Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pelajar dan para penonton, semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Setelah mana kita membicarakan berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti yang dibawakan oleh perbincangannya oleh Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim Ibn Taimiyah Al-Harrani Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Aqidatul Wasithiyah. Seterusnya beliau rahimahullah meneruskan perbincangan kepada masalah yang berkaitan dengan al-imanu bil yaumil akhir. Kata beliau rahimahullah, wa minal imani bil yaumil akhir al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'da al-maut. Dan di antara beriman dengan hari akhirat ialah beriman dengan segala apa yang diberitahu akannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan perkara-perkara yang berlaku selepas kematian. Dengan perenggan ini, Syekhul Islam Ibn Taimiyah membawa kita kepada perbahasan isu yang baharu dalam kitab ini, iaitulah perbahasan tentang al-imanu bil yaumil akhir. Dan tentulah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Al-Aqidatul Wasithiyah tidak membincangkan kesemua rukun iman yang 6. Fokus beliau adalah pada al-imanu billah dan al-imanu bil yaumil akhir, yang ini merupakan paksi keimanan dalam semua rukun iman yang merupakan esensi kepada iman kepada malaikat, kitab dan rasul-rasul. Kemudian beliau membawakan selepas ini perbincangan tentang isu-isu yang berkaitan dengan akidah yang menjadi prinsip asas akidah ahli sunnah wal jamaah yang membezakan mereka dengan golongan yang menyimpang daripada ajaran Nabi SAW. Dan tentulah tindakan beliau tidak memasukkan perbincangan khusus dan terperinci tentang beriman dengan anbiya, kitab dan malaikat bukanlah satu celaan bagi maksud kitab ini. Walaupun memang kita kata kalau satu orang nak tulis kitab tentang akidah tapi dia tak bincang rukun iman yang 6, kita kata apa makna akidah yang nak bincang. Tetapi ulama as-salaf sama ada Ibn Taimiyah atau sebelum beliau, maksud mereka menulis kitab-kitab akidah bukan untuk menghimpunkan semua isu akidah dalam satu kitab, tetapi lebih kepada memberikan fokus dan perbincangan kepada isu-isu utama yang berlaku padanya perselisihan dalam kalangan firqah-firqah. Dan Ibn Taimiyah lebih khusus dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, tujuan beliau menulis kitab ini ialah kepada menjawab soalan yang ditanya kepadanya oleh Qadhi negeri Wasit di Iraq. Jadi beliau menulis akidah ini bersesuaian dengan tujuan ataupun menjawab soalan yang ditanya kepada beliau rahimahullahu ta'ala. Bukan tujuan asal beliau menulis kitab Aqidah Wasithiyah ini untuk dijadikan teks pengajian, silibus pengajian. Ya. Dan demikian juga kitab-kitab ulama salaf yang lain. Ia lebih kepada satu bentuk perisytiharan akidah mereka sendiri atau sebagai pemakluman dalam isu-isu yang menjadi percanggahan dalam kalangan umat untuk mengetahui mana ke isu yang benar, yang sahih, yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun isu berkaitan dengan nubuah, kenabian, kerasulan, isu tentang malaikat, isu tentang kitab, perbincangan dalam masalah ini tidak besar. Ya, tidak besar. Bahkan sebaliknya, perpecahan, perselisihan ataupun penyelewengan yang berlaku dalam isu-isu beriman dengan para nabi, kitab, malaikat berbalik kepada isu-isu yang berkaitan dengan kepincangan dalam beriman dengan Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Sebagai misal, antara kepincangan akidah dalam isu beriman dengan kitab ialah kepercayaan Mu'tazilah dan sekutu-sekutu mereka bahawa Al-Quran adalah makhluk. Dan isu ini juga berkait rapat dengan usul mereka bahawa kalamullah adalah makhluk. Maka ditanbih isu Al-Quran Al-Karim sebagai kalamullahi ghairu makhluk. Maka itu sudah menjawab kepincangan akidah yang berlaku dalam masalah beriman dengan kitab. Tidak ada khilaf dalam kalangan umat Islam yang pelbagai aliran ini bahawa Al-Quranul Karim adalah kitab yang terakhir diturunkan Allah. Nabi Muhammad SAW wajib beriman dengannya. Dia adalah risalah dan syariah yang terakhir. Ini tidak ada khilaf. Al-Quran, Taurat diberikan kepada Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Zabur Nabi Daud. Ini jelas, tidak ada khilaf juga. Ya. Malaikat. Malaikat mungkin ada isu-isu, tapi percanggahan pendapat tentang malaikat ini lebih kepada dengan golongan ahli falsafah. Golongan falasifah. Ya, golongan falasifah. Bukan dengan golongan firqah ummah yang seperti ahli kalam, Mu'tazilah, ya. Kerana mereka beriman dengan kewujudan hakiki malaikat. Adapun yang mengingkari malaikat ni ialah golongan ahli falsafah dan seumpama dengannya. Ya. Jadi isu-isu yang macam ini dah termasuk perbincangannya hakikatnya dalam beriman dengan Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Puan begitu, ianya juga perkara yang penting yang mesti dibincangkan kerana kepincangan dalam beriman dengan kitab, malaikat dan rasul besar apabila seseorang itu sudah tersesat akidahnya dari segi usul akidahnya dengan usul ilmu kalam. Ya. Dan di antara isu yang penting dibincangkan ialah beriman dengan hari akhirat kerana ini paksi keimanan orang Islam. Paksi keimanan orang Islam dan berlaku padanya juga pengingkaran sebahagiannya dalam kalangan ahli kalam terhadap beberapa perkara yang berlaku di akhirat. Seperti wujud golongan ahli kalam yang mengingkari tentang kewujudan mati. Masalahnya, dia tidak ingkari orang mati, tapi kewujudan benda yang bernama mati, ya, ataupun mengingkari azab kubur dan nikmat kubur, mengingkari munkar dan nakir, mengingkari as-sirat, mengingkari keabadian syurga dan neraka dan kewujudan syurga dan neraka, ya, mengingkari kedatangan Allah kepada mahsyar dan seumpama dengannya. Yang isu ini berlaku percanggahan bukan sahaja dalam kalangan ahli falsafah, bahkan sebahagian ahli kalam yang muntasib kepada Islam daripada kalangan Mu'tazilah turut mentakwil, mentahrif makna-makna perkara ini. Maka ahli sunnah wal jamaah kena menegaskan keimanan mereka dengan jelas dan tegas dalam isu-isu yang berbangkit ini. Walaupun tidak dapat dinafikan kesan akidah ilmu kalam, usul ilmu kalam terhadap perbincangan isu beriman dengan hari akhirat tidaklah sebesar isu sifat-sifat Allah dan juga isu masalah iman, masalah ashabun Nabi dan keluarga Nabi SAW. Mungkin kalau kita melihat isu beriman dengan hari akhirat antara ahli sunnah dengan golongan al-Asy'ariyah, tidak begitu besar perbincangan mereka ataupun percanggahan mereka dengan ahli sunnah wal jamaah. Bahkan Asy'ariyah dalam masalah beriman dengan hari akhirat sangat hampir dengan ahli sunnah wal jamaah. Tetapi kalau kita bawa ke depan sikit dengan Mu'tazilah, kita akan nampak di sana ada banyak percanggahan dan perbezaan antara kita dengan ahli kalam dalam isu beriman dengan hari akhirat. Jadi musannif rahimahullahu ta'ala mula membincangkan beriman dengan hari akhirat. Dan beriman dengan hari akhirat adalah antara usul dakwah para anbiya alaihimus salatu wassalam. Ya. Ini adalah usul beriman dengan para anbiya alaihimus salatu wassalam, usul dakwah para nabi. Dakwah para nabi ialah sembahlah kamu akan Allah Ta'ala sahaja, ta'atlah aku sebagai Rasul Allah, dan warjul yawmal akhir, dan takutlah kamu akan hari akhirat. Sebab itulah Allah Ta'ala kata,
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. So ciri-ciri orang yang bertakwa yang merupakan siratal ladzina an'amta alaihim, golongan yang mendapat bimbingan hidayah Allah, kurnia Allah, mereka beriman dengan hari akhirat. Dan sering kali Allah Ta'ala menghubungkan nama beriman dengannya dan beriman dengan hari akhirat. Ya, jadi beriman dengan hari akhirat ini usul dakwah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan kerana berlaku kepincangan dalam kalangan umat manusia ini setelah mana mereka sesat dalam beribadat kepada Allah, kesesatan manusia yang paling besar selepas syirik kepada Allah ialah mengingkari hari akhirat. Mengingkari hari akhirat. Ya, sama ada memang mengingkari, benar-benar ingkar, tidak percaya, atau ragu-ragu dan syak, atau terleka dan terbuai dengan dunia sehingga mengabaikan akhirat. Jadi inilah kita kata sebab apa beriman dengan hari akhirat ini penting. Dan beriman dengan hari akhirat adalah kunci, adalah teras kehidupan di dunia. Supaya kehidupan di dunia ini ada tujuan. Persoalan manusia di dunia ini ialah daripada mana ia datang, kenapa dia datang, dan ke mana dia akan pergi selepas dia mati. Ini 3 persoalan besar dalam kehidupan manusia. Yang mana kalau 3 persoalan ini tidak dijawab dengan betul, manusia itu akan menjadi lebih hina daripada binatang. Dan dia akan hilang arah hidup. Dia akan hilang arah hidup. Tujuan kehidupan dia tidak akan ada panduan. Dia akan hidup lebih teruk daripada haiwan, lebih teruk daripada babi dengan kera. Na'udzubillahi min zalik. Persoalan yang pertama, dari mana ia datang? Dijawab dengan beriman kepada Allah. Kita tahu Allah Ta'ala yang mencipta kita. Untuk apa? Dijawab dengan mengikuti Rasul. Untuk kita mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Habis tu, lepas dah habis hidup di dunia ini, kita beribadah kepada Allah, apa yang akan jadi kepada kita? Itu hanya dijawab dengan beriman dengan hari akhirat. Ya, yang menjawab, yang memenuhi jawapan bagi persoalan induk kehidupan kita itu ialah dengan kita beriman kepada hari akhirat. Dengan beriman kepada hari akhirat, maka manusia akan nampak arah tuju hidupnya, ke mana dia nak pergi. Ya. Beriman dengan hari akhirat menjadikan manusia itu ada purpose, ada tujuan dalam hidup, purpose of life. Dan bila hilang beriman dengan hari akhirat, kita tengok golongan atheist. Allahul Musta'an. Tak payah golongan atheist. Kita tengok golongan apatheist. Golongan apatheist, golongan yang tak mengendahkan hari akhirat. Ya? Tak mengendahkan hari akhirat. Apa yang berlaku kepada mereka? Hidup mereka tidak ada arah, tidak ada tujuan. Walaupun mereka percaya kepada Tuhan, tapi keimanan mereka kepada Tuhan tidak akan teguh setelah mana mereka mengingkari hari akhirat. Golongan ini banyak yang akhirnya bunuh diri. Ya? Even orang yang pada zahirnya mengaku beriman dengan sesuatu agama, percaya dengan Tuhan, tetapi jikalau dia mengabaikan sisi akhirat sebagai matlamat hidup dia dan menjadikan matlamat hidup dia hanyalah dunia, alam yang dia nampak sekarang, maka itulah gejala bunuh diri itu berlaku. Kerana dia menyangka mati adalah penamat segala-galanya. Maknanya, dengan dia mati, end of misery. Tamatlah segala kekesalan. Tamatlah segala kesukaran hidup. Sedangkan, sebagai orang yang beriman, kita tahu bahawa mati adalah permulaan. Is the beginning of all. Mati adalah permulaan, segala permulaan.
hidup kita hanya akan mula babaknya dengan kita mati. Ya. Kerana dunia adalah tempat untuk kita mengaut bekal, tempat persinggahan. Perjalanan kita adalah menuju alam akhirat. Kita berpindah daripada alam janin, perut mak, keluar ke alam dunia. Alam janin itu permulaan. Kemudian kita dalam perjalanan kita, matlamat kita ialah alam akhirat. Kita singgah di alam dunia untuk mengumpul bekal perjalanan yang sangat jauh itu. Ya. Jadi kalau dia tidak percaya dengan akhirat atau mengabaikan kehidupan akhirat, atau dia tidak meletakkan akhirat sebagai matlamat hidup dia, akan binasa dia. Dia akan, kalau agenda yang dia rancang di dunia ini dia tak capai, maka dia akan rasa sudah tidak ada makna lagi untuk dia hidup. Hilang arah tuju, hilang panduan. Dia hidup di dunia sebab apa? Sebab nak jadi businessman yang berjaya, orang kaya. Akhirnya, matlamat yang dia nak itu tidak tercapai. Apa yang akan berlaku? Allah musta'an. Jadi gila, jadi tekanan perasaan, mental illness, bunuh diri. Ya? Itu yang punca. Ya? Jadi sebab itulah beriman dengan hari akhirat adalah paksi utama agama. Ya? Paksi utama agama. Dan agama para anbiya, dakwah para anbiya menjadi usul dakwah mereka tidak lain tidak bukan adalah menyeru manusia untuk beriman dan bersedia untuk hari akhirat. Dan Allah Ta'ala telah menyatakan dalam banyak firman yang dalam Al-Quranul Karim mengatakan bahawa di antara tujuan diutuskan para anbiya dan rasul adalah untuk mengajak manusia membuat persediaan untuk menuju hari akhirat. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin an i'budu Allah wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yuakhir law kuntum ta'lamun. Jadi inilah tujuan daripada Nuh alaihi salatu wassalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para rasul datang, seruan mereka ialah u'budullah, sembahlah Allah, ati'uni, ta'atlah kepadaku, dan warjul yaumal akhir, dan takutlah hari akhirat. Inilah 3 usul dakwah para anbiya. Maka dengan itu kita nampaklah betapa pentingnya isu beriman dengan hari akhirat. Ya, kita kena ada gambaran yang sahih tentang hari akhirat sebelum kita nak bina keimanan kita terhadap hari akhirat. Jikalau maklumat akidah tentang hari akhirat itu tidak sahih, maka keimanan kita terhadap hari akhirat juga akan tersasar. Dan Islam sangat menitik beratkan kehidupan ataupun isu hari akhirat ini dengan yang pertama menyebutkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang nyata tentang kehidupan selepas mati dan hisab. Ini kita akan telusuri insya-Allah taala. Al-Quran begitu banyak uslub dan cara untuk dia membuktikan kepada manusia secara logik bahawa ada hidup lepas mati. Hari akhirat itu adalah benar. Yang kedua, Al-Quran sangat menitik beratkan penceritaan tentang perincian kejadian hari akhirat. Wallahil azim. Ya. Al-Quran mula-mula kita buka mushaf Maliki Yaumiddin, diperingatkan dengan hari akhirat, pembalasan. Ya. Masuk surah Al-Baqarah sudah diceritakan tentang orang yang beriman dengan hari akhirat. Kemudian diperincikan peristiwa-peristiwa hari akhirat sehingga ada surah yang khusus, surah Al-Qiyamah, At-Taghabun, Al-Jathiyah,
Al-Waqi'ah. Wallahil azim. Oh, banyak surah dalam Al-Quran yang semuanya namanya adalah hari kiamat. Jangan surah kiamat sahaja. Al-Jathiyah, Al-Waqi'ah, ya, At-Taghabun, ya. Ini semua nama-nama hari akhirat. Ya. Az-Zalzalah, ya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. An-Naba' amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim. Juga tentang hari akhirat. Bahkan di antara ciri-ciri sifat surah-surah Makkiyah seperti yang kita pelajari dalam ulumul Quran, dan jelas sekali surah Makkiyah, tema agungnya, tema besarnya adalah hari akhirat. Dan surah Al-Madaniyah tidak pernah lepas daripada cerita hari akhirat. Tidak ada surah dalam Al-Quran yang tidak cerita pasal hari akhirat. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Secara jelas atau secara kelaziman. Ya, semuanya. Tengok penutup Al-Quran. Ya, Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya. Ini terkandung padanya beriman dengan hari akhirat. Ya. Terkandung padanya beriman dengan hari akhirat. Allahu Akbar kabira. Jadi begitu detail. Bahkan surah-surah dalam Al-Quran ini menceritakan peristiwa-peristiwa yang penting, yang secara detail. Apa yang berlaku A to Z hari akhirat tu, apa yang berlaku, start dia macam mana, apa tu, apa jadi. Ya. Begitu detail. Ya. Jadi semua para nabi dan rasul tidak ada dakwah mereka yang tidak menyeru kepada beriman dengan hari akhirat. Daripada Nuh alaihissalam. Bayangkan. Nabi Nuh alaihissalam datang sebut, wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Nabi Nuh cerita pasal hari akhirat. Awal rasul, ya. Dalam surah Nuh. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim minta kepada Allah. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Minta percaya dengan hari akhirat. Semua para nabi. Ya. Dan awal-awal bila Allah Ta'ala cakap Nabi Musa, Allah Ta'ala kata wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Dan bahawasanya aku utuskan kamu wahai Musa untuk beritahu bahawasanya kiamat itu pasti. Tidak ada sebarang keraguan padanya. Ha? Jadi beriman dengan hari akhirat adalah da'watul anbiya. Ya. Dan para ulama juga memberikan ihtimam yang besar tentang hari akhirat. Banyak kitab-kitab yang ditulis khusus tentang hari akhirat. Ada ulama yang mengarang kitab tentang kehidupan barzakh sahaja, khusus untuk cerita pasal keadaan kubur. Seperti kita ada kitab Ahwalul Qubur oleh Ibn Rajab Al-Hanbali, dan kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wal Akhirah, ini kitab lebih menyeluruh, kitab kubur saja, Ahwalul Qubur Ibn Rajab, dan juga Syarhus Sudur fi Ahwalil Mauta wal Qubur oleh As-Sayyuti. Ada yang membicarakan khusus kitab yang menghimpunkan penceritaan tentang kebangkitan al-ba'th, kebangkitan di hari akhirat, hidup selepas mati. Ya. Seperti Al-Baihaqi mengarang kitab Al-Ba'th wan Nusyur. Dan ada yang mengarang kitab khusus untuk menceritakan hari akhirat sahaja. Ada yang mengarang kitab untuk menceritakan tentang peristiwa akhir zaman sebelum berlaku akhirat ataupun tanda-tanda kiamat. Ini juga banyak. Seperti Imam Al-Hafiz Ibn Kathir yang menutup kitabnya yang agung Al-Bidayah wan Nihayah dengan namanya Al-Nihayah. Ibn Kathir ada kitab sejarah nama dia Al-Bidayah wan Nihayah. Tapi kalau kita beli kitab Al-Bidayah wan Nihayah sekarang ini, dia dapat bahagian Al-Bidayah sahaja. Adapun An-Nihayah dijual berasingan, dicetak asing dengan nama An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, satu jilid.
Itulah menceritakan apa yang akan berlaku sebelum hari kiamat. Ya. Ada kitab dikarang namanya Asyratus Sa'ah oleh Al-Barzanji masalahnya. Al-Isya'ah fi Asyratus Sa'ah. Ya. Dan ada yang mengarang secara keseluruhan, syumul, isu-isu hari akhirat. Seperti kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wal Akhirah oleh Al-Qurtubi dan Al-Bahruz Zakhar Al-Buhur Az-Zakhirah, kitab Al-Buhur Az-Zakhirah fi al-ulum al-akhir fi ulum al-akhirah karangan As-Safarini rahimahullahu taala. Ini kitab-kitab yang khusus membicarakan tentang hari akhirat daripada keadaan mati sampailah syurga neraka. Ya. Jadi apa maksud hari akhirat? Apa maksud hari akhirat? Yang dimaksudkan dengan hari akhirat ialah dinamakan dia hari akhirat ialah kerana dinamakan dalam bahasa Arab yaumul akhir, al-yaumul akhir, hari akhir. Kerana dia adalah akhir ayyamid dunia. Dia adalah hari terakhir daripada hari-hari dunia yang tidak ada lagi selepasnya hari. Tidak ada lagi lepasnya hari yang ada sekarang. Hari yang kita hitung dengan pergerakan matahari yang didahului oleh malam. Dan namanya banyak disebut juga dengan Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan. Kerana pada hari itulah hari yang berlaku pada peristiwa terbesar hari kiamat ialah Qiyamul Arwahi wal Ajsad ila Rabbil Ibad. Berdirinya ruh dan jasad kembali kepada Tuhan sekalian alam, ya, untuk mendapat perhitungan. Dan dinamakan dengan Yaumiddin, hari pembalasan dan perhitungan, kerana segala amal yang manusia dan jin kerjakan di dunia ini akan dihitung dan diberi balasan oleh Allah Ta'ala pada hari tersebut. Dinamakan Yaumuddin. Dipanggil dengan Yaumut Taghabun, hari di mana orang pakat menyeru, meraung-raung, menyatakan kekesalan dan kerugian mereka. Dinamakan Yaumut Talaq, hari bertemu-temu. Ya. Dinamakan dengan Al-Waqi'ah, kejadian yang pasti. Idza waqa'atil waqi'ah. Dinamakan juga dengan At-Tammatul Kubra, hentaman yang terbesar. Ya, dinamakan juga dengan Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Dan dinamakan juga Yaumun Nusyur, hari di mana manusia semua dibentangkan kepada Allah Ta'ala. Dan dinamakan juga dengan Yaumul Hashr, hari dihimpunkan manusia di mahsyar. Banyaklah nama-nama hari akhirat itu, banyak. Ya. Dan maksud hari akhirat ialah kullu ma ya'ti ba'dal maut. Kullu ma ya'ti ba'dal maut. Apa sahaja yang berlaku selepas mati. Itu yang Ibn Taymiyah kata, wa minal imani bil yaumil akhir al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Jadi al-imanu bil yaumil akhir ialah al-imanu bima yakunu ba'dal maut. Beriman dengan apa yang berlaku selepas mati. Adapun mati itu tengah-tengah di antara hidup dengan di antara alam dunia ke alam akhirat. Mati orang tak ingkar mati. Semua kita tahu kita akan mati. Cuma yang jadi masalah ialah hakikat kematian. Apa itu mati sebenarnya? Kenapa kita mati? Itu yang berkaitan dengan hari akhirat. Adapun manusia, haiwan, pokok, tumbuh-tumbuhan, jin mati, ini realiti, fakta yang tidak dapat diingkari lagi. Ya. So maksud beriman dengan hari akhirat ialah beriman dengan segala peristiwa yang berlaku selepas mati. Kata Syekh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, al-imanu bil yawmil akhir yadkhulu fihi al-mas'alatu fil qabr wal ba'thu
والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار. Beriman dengan hari akhirat ialah beriman, termasuk dalamnya beriman dengan soalan kubur, kebangkitan selepas mati, himpunan di mahsyar, hisab, hitungan amalan, timbangan amalan, melintas sirat, syurga dan neraka. Ya. Apakah usul yang dibina di atasnya keimanan kita terhadap hari akhirat? Usul yang dibina di atasnya pada membincangkan dan beriman dengan hari akhirat ialah pasti sekali dia bersifat tauqifiyah. Dia bersifat terhenti di atas nas. Seperti juga beriman dengan Allah Jalla wa'ala. Dan semua rukun iman yang 6 bersifat tauqifiyah. Dia dibina di atas wahyu. Dibina di atas wahyu. Tidak ada ruang baginya pada akal-akalan dan kias-kiasan sendiri. Ya. Bahkan rujukan utama beriman dengan hari akhirat ialah kepada nas-nas syar'i yang zahir, yang sahih. Kerana dia termasuk beriman dengan ghaib. Seperti mana kata Al-Hafiz Ibn Abdul Barr, ahkamul akhirah la madkhala laha fiha, la madkhala fiha lil qiyas wal ijtihad wala lin nazari wal ihtijaj. Hukum hakam akhirat tidak ada ruang padanya untuk qiyas dan ijtihad, penelitian dan hujah-hujahan akal. Yang kita tak boleh nak isbat atau menafikan sesuatu peristiwa tentang hari akhirat berdasarkan kiasan akal kita semata-mata. Tetapi seperti juga kita kata beriman dengan sifat Allah Ta'ala adalah tauqifiyah. Bukan bermakna beriman dengan sifat Allah itu benda yang tidak logik pada akal atau benda yang tak masuk akal. Sebaliknya dia benda yang masuk akal. Cuma akal tidak ada kemampuan untuk mencapai perinciannya. Maka sama juga kita sebut di sini. Walaupun kita kata beriman dengan hari akhirat bukan ruang akal untuk berijtihad dan menghukum, tetapi akal tidak pernah menolak kewujudan hari akhirat. Bahkan akal yang sejahtera, yang berfikir dengan waras, tahu ada hari akhirat. Firman Allah Ta'ala, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Allah menceritakan ciri-ciri golongan ulul albab yang menggunakan pemikiran mereka dengan mendalam. Iaitulah mereka yang mengingati Allah dalam keadaan mereka berdiri, duduk dan baring. Dan mereka berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Seraya mereka berkata, wahai Tuhan kami, Engkau tidak ciptakan alam ini untuk sia-sia. Mesti ada tujuan. Oleh itu lindungilah kami daripada azab neraka-Mu. Yakni, orang yang menggunakan akal fikiran akan tahu di sana pasti ada kehidupan lepas mati. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. Dalam surah As-Sajdah, dalam surah, tengok berapa banyak golongan yang telah dimusnahkan Allah. Tumbuh-tumbuhan dihidupkan Allah untuk dimakan kita dan haiwan ternakan. Kemudian Allah kata, وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Setelah datang dalil yang begini jelas, bukti fizikal yang ada depan mata mereka, mereka boleh tanya lagi bila hari akhirat. Allahu Akbar. Dah jelas, akhirat memang ada. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُكُمْ
ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. Ya. Pada suruh perhatikan bagaimana dia menciptakan. Dia kata afa'ayina bil khalqil awal, apakah mereka hendak melemahkan kami dengan ciptaan yang pertama? Awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala ma yuhyi al-'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Jadi datang orang musyrikin Quraisy petikai. Siapa yang boleh hidupkan tulang belulang terleput? Tuhan kata jawab kepada dia oleh wahai Muhammad. Ia akan menghidupkannya, yang menciptakannya kali pertama. Ya. Yang menciptakannya kali pertama. Awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Apakah manusia dah lupa yang kami ciptakan dia dulu, dia tak wujud pun. Itu semua dalil. Nanti kita akan datang pada perincian nanti bagaimana Al-Quran mengisbatkan secara akal kewujudan hari akhirat. Tetapi peristiwa terperinci yang berlaku pada hari kiamat, dari segi apa tanda-tanda nak berlaku kiamat, bila kita mati tu apa yang berlaku di alam barzakh, kemudian bila nak hidup balik tu apa yang berlaku, tiupan sangkakala, ya, kemudian timbangan, mizan, ini semua tidak ada ruang bagi akal dari segi perinciannya. Tapi akal tidak pernah menolak dan tidak pernah memustahilkan berlakunya hari akhirat. Bahkan akal yang sihat dan waras, jikalau digunakan dengan betul-betul, akan membawa kita membuat kesimpulan bahawa pasti ada kehidupan lain lagi selepas kehidupan dunia. Itu tidak dapat dinafikan lagi. Sebab itulah majoriti agama dalam alam ini beriman dengan hari akhirat. Bahkan mereka beriman dengan kehidupan selepas mati. Walaupun mungkin cara itu berbeza kerana akal tak mampu nak capai perinciannya. Tetapi semua yang beriman dengan Tuhan, beriman dengan kehidupan selepas mati. Ya, majoritinya. Dan sedikit yang beriman dengan Tuhan tapi tak beriman dengan kehidupan selepas mati. Itu kerana ada kerosakan pada neraca pemikiran mereka. Allahul Musta'an. Ya. Oleh sebab itu, kita kena ada keseragaman dalam masalah ini. Kita tidak menolak bahawasanya hari akhirat bersifat logika. Dia bukan semata-mata benda yang dibawa oleh wahyu, kemudian akal kena paksa untuk mengaku. Tak. Allah Ta'ala tidak paksa untuk kita beriman dengan hari akhirat. Bahkan, Allah Ta'ala telah bawa dalil-dalil yang jelas tentang kewujudan hari akhirat. Oleh sebab itulah, mereka yang ingkar akan diazab kerana hujah Allah telah pun tegak. Namun begitu, bila datang perincian peristiwa hari akhirat, kita tak boleh ukur dia dengan peristiwa yang berlaku di dunia sekarang. Lalu kita kata, macam mana no? Lubang kubur kita gali kecil macam tu, tiba-tiba mereka kata akan diluaskan sejauh mata memandang. Habis tu kawan nak sebelah tu terimpit ke? Oh, tak boleh. Tak boleh fikir macam itu. Ya, sebab dia tidak ada kaitan dengan konsep dunia yang ada sekarang ini. Dia adalah dimensi lain, alam lain. Dia alam lain, alam barzakh ialah alam lain. Ya, kita tak boleh samakan dia dengan alam dunia sekarang. Ya. Jadi itu kita kena faham. Itu maksud dia. Maka tabiat hari akhirat, tabiat peristiwa-peristiwa hari akhirat, kita tak boleh nak samakan 100% dengan peristiwa ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tidak ada benda dalam syurga itu yang sama dengan dunia kecuali namanya. Apa maksud di sini? Memang dari segi nama, makna asas sama. Bila Allah Ta'ala kata dalam syurga ada susu. Apa makna susu? Susulah. Susu, yang kau minum susu tu. Tetapi hakikat susu dalam syurga, dari segi komposisinya, dari segi rasanya, dari segi sumbernya, tidak sama dengan susu di dunia. Susu di dunia keluar daripada perut haiwan, daripada kantung susu haiwan.
Susu syurga tak keluar daripada perut haiwan. Dia bukan diperah daripada mana-mana haiwan. Ya? Di syurga, dalam syurga ada asal, madu. Ya, ada. Madu tu macam mana? Pergilah beli madu lebah. Tengok, itulah dia madu. Tapi madu di dunia datang daripada perut binatang namanya nahl, lebah. Dalam syurga tidak ada. Tidak perlu tak pergi panjat ambil madu lebah. Bahkan ada sungai daripada madu. Kita tak terbayang macam mana sungai daripada madu. Madu yang kita ada tu kalau buat kolam pun payah. Kan? Tiba-tiba ada sungai daripada madu. Sungai daripada susu. Kan? Oh, memang kita tak boleh nak ambil cerita itu, nak pergi ukur dengan sungai di dunia. Macam mana nak bubuh madu dalam sungai? Jadi kita pun beli tanah lah, korek nak buat sungai. Tak mungkin. Madu di dunia tak boleh duduk dalam sungai. Ya? Rosak. Susu nak pergi tuang susu dalam sungai. Rosak. Ya? Tapi di syurga susu dia lain. Ya, tak sama. Allahu akbar kabira. Ta'ala kata wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Ada dua makna yang ulama salah sebut. Yang pertama, makna wa utu bihi mutasyabiha, diberi yang sama seperti di dunia tapi berbeza pada rasa dan sifat dan hakikat. Makna yang kedua, dalam syurga itu sendiri, bila dimakan yang pertama, datang yang kedua, rasa dia lain. Mula-mula kita minta ayam, mai ayam. Ayam pertama kita makan habis. Mai ayam kedua kita minta, rasa dia tak sama dengan ayam pertama. Demikianlah, tak habis-habis rasa yang beza-beza. Itu dua tafsiran. Bagi makna wa utu bihi mutasyabiha. Jadi kita tak boleh nak samakan tabiat, nature hari akhirat dengan nature dunia, tabiat dunia, alam dunia. Ini adalah jauh berbeza sama sekali. Ya. So ini adalah beberapa perkara asas tentang beriman dengan hari akhirat. Ya, yang kita dapat ambil pada hari ini, dan kita belum lagi nak masuk perincian isu-isunya. Itu kita akan datang bawa ke minggu depan. InsyaAllah kita akan mula berbincang tentang mati. Apa dia mati? Adakah mati itu benar-benar wujud? Adakah dia ada rupa? Bagaimana rupa mati itu? Dan adakah mati itu sendiri akan mati ataupun tidak mati? Itu kita akan bincangkan insya-Allah pada kelas yang akan datang bi'idznillah ta'ala. Sekadar itu dulu untuk hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ada soalan? Biasanya kelas ni tak ada soalan. Baik, kalau tak ada soalan, kita tangguh balik kita dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.